Beliau ni berasal dari Bangi, Selangor, berkelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang kerja sosial dari UNIMAS pada tahun 1999. Beliau seterusnya memperolehi diploma Paskasiswazah Kaunseling dari UKM pada tahun 2000. Seterusnya ijazah sarjana psikologi juga dari UKM pada tahun 2003 dan memperolehi ijazah Doktor Falsafah dan Ekologi Keluarga dari Universiti Putra Malaysia pada tahun 2018. Dr. Hazlina ini telah berkhidmat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kesihatan Masyarakat Fakulti Perubatan UKM sejak tahun 2000 sehingga kini. Dah lebih kurang 21 tahun dan beliau adalah merupakan Ketua Skim Perkhidmatan Sosial bagi Jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Dr. Hazlina untuk meneruskan ceramahnya. Silakan Doktor. Okey, terima kasih banyak kepada Encik Rozani Sabran selaku moderator kita pada hari ini ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan, para peserta, para pelajar dan rakan-rakan yang saya hormati. Selamat datang pada sesi Kopi Otok pada petang ini ya. Dan sebelum saya memulakan bicara saya selanjutnya, izinkan saya mulakan dengan serangkap pantun ya. Sirih berlipat sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillahirrahmanirrahim, pembuka bicara. Pertamanya ya, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur yang menjemput saya untuk berkongsi ilmu dalam platform Kopi Otok ini. Dan tajuk yang akan saya bentangkan pada petang ini adalah pengurusan emosi dan kemahiran daya tindak dalam sistem pembelajaran norma baru COVID-19. Nampak ke slide? Cik Rod, nampak slide ke? Nampak? Nampak full screen ke apa? Full screen ke? Sekejap ya, saya cuba Belum stop. lagi ni Doktor. Okay. Kejap ya. Saya cuba sekali. Okey, nampak? Okey. Alright, okey. So, tajuk yang saya akan bentangkan ni akan saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan para pelajar sekalian. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah ikuti ya, kerana ia masih sinonim dengan situasi sekarang ya. Tambahan pula kita baru dikenakan perintah total lockdown yang bermula semalam ya, sehingga 13 hari berikutnya ya. Dan ini mungkin menjadi kejutan lah bagi setengah orang dan mungkin pada setengah orang yang lain ya. Ia merupakan satu perkara yang telah dijangka kerana peningkatan kes baru yang semakin meningkat secara drastik dan kadar kematian yang semakin tinggi dari hari ke hari. Dan kita juga pernah melalui pengalaman melalui beberapa siri PKP, PKPB, PKPP dan setengah tempat dikenakan PKPD, dan sehinggalah kita kembali ke full lockdown untuk tempoh 2 minggu ini. Okey, kalau kita lihat ya. Oh, saya tak boleh nak ni lah. Tak boleh next slide. Macam mana ya? Okey. Okey. Kalau kita lihat senario sekarang ya, kalau kita ikutkan data-data yang dikeluarkan di negara kita, jumlahnya semakin meningkat ya. Dan tarikh Keramat 24 Januari 2020 menyaksikan bermulanya episod di Malaysia dengan pengesahan 3 kes pertama COVID-19 dan seterusnya PKP pertama dikuatkuasakan pada 18 Mac 2020. Dan kini
kita sedang menepani gelombang pandemik COVID-19 yang semakin meningkat dan kita telah diumumkan PKP full lockdown daripada semalam ya, kita bermula sehinggalah 14 Jun. Okey, kalau kita lihat ya kesan-kesan yang dihadapi secara umum, apa yang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya dengan berlakunya pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKPP ni, kita lihat telah menyebabkan berlakunya peningkatan kepada permintaan internet ya secara mendadak ya. Ini adalah kerana ramai daripada kita tinggal di rumah dan menggunakan internet dengan semakin meningkat kerana kita diarahkan untuk tinggal di rumah ya, kerana bekerja dari rumah, dan sudah tentu ia meliputi juga kepada PDP, pengajaran dan pembelajaran secara online, malah ia meliputi juga perniagaan secara online, dan sudah tentu kalau kita lihat dari segi industri-industri terjejas dan menyebabkan pelbagai pihak seperti industri muzik, lakonan menggunakan media sosial bagi meningkatkan konten tentang diri mereka ya, dan ini turut mengundang ya kepada permintaan langganan internet secara drastik ya. Selain daripada itu, kalau kita lihat terdapat kesan yang kita nampak manfaatnya kepada kita apabila berlakunya PKP dan wujudnya pandemik ini, yang mana salah satunya kita lihat secara meluas penggunaan infografik sebagai medium yang sering digunakan dalam menyampaikan maklumat atau arahan secara meluas ya. Dan kelebihannya yang kalau kita dapat lihat ya, ia dapat menarik perhatian pembaca berbanding teks yang panjang, yang mana dalam bentuk imej ni adalah dalam bentuk ringkas, dan ia dapat membantu mesej penerangan diterima dengan lebih cepat dan tepat. Malah ia membuatkan audien lebih faham dan memudahkan cara penyampaian dan cara penerimaan audien kita ya. Okey. Dan selanjutnya kalau kita lihat ya, perkara yang nampak kesan yang ketara dari PKP dan juga COVID-19 ini adalah kita lihat rantaian berita palsu menular dengan pantas ya, yang mana ia memberi banyak kesan buruk kepada masyarakat dan negara amnya. Kalau kita lihat yang terkini viral mengenai vaksin ya. Vaksin ini memberi kesan dari segi penyampaian maklumat yang tidak jelas ya, yang palsu, yang mana kita dimomokkan bahawa kematian demi kematian adalah disebabkan daripada hasil penerimaan vaksin itu sendiri. Dan berita-berita mengenai frontliner, masyarakat yang telah menerima vaksin telah menular dengan cepat sekali, dan ini menyebabkan masyarakat umum dibimbangi dengan ancaman-ancaman berita palsu ini. Dan secara tak langsung ia akan membantutkan usaha kerajaan untuk memberikan imuniti kepada semua penduduk di Malaysia ini untuk mendapatkan vaksin dengan segera. Dan kalau kita ikutkan berdasarkan PKP dan pandemik ini juga telah menyebabkan terlalu banyak ya maklumat diterima, dan semua orang berlumba-lumba ingin menjadi wartawan ekspres. Siapa paling cepat menyebarkan info-info yang viral ya. Dan ini akan menyebabkan orang ramai menerima maklumat yang salah ya. Salah faham, berlakunya kecelaruan dan salah maklumat yang mereka terima ya. Dan secara tak langsung ia mengancam kestabilan negara, perpaduan rakyat dan juga keselamatan negara. Okey. Dan kalau kita lihat ya, viral fake news ni biasanya ia adalah daripada rujukan yang tidak tepat dan adalah tidak logik untuk diterima, dan sering diulang tayang daripada pelbagai platform, daripada FB, Twitter, kerap di-forwardkan beberapa banyak kali di dalam WhatsApp ya, dan kita ambil mudah menerimanya dengan secara ringkas dan terus memanjangkan mesej-mesej berkenaan ya. Jadi benda ini berlaku
akibat sumber-sumber disamarkan, ya, tiada sumber yang jelas, dan biasanya ia berlaku apabila terdapat setengah individu suka mensensasikan perkara tersebut untuk menjadikan ia menjadi jalan cerita yang menarik, ya. Okey. Dan tak semua maklumat dan juga yang kita perolehi di internet dan juga di laman sosial itu adalah benar belaka, dan kita boleh sebenarnya menyemak kesahihan maklumat tersebut melalui portal sebenarnya.my yang diwujudkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk memfokuskan menangkis penyebaran berita palsu yang berluasan kini, ya. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu mengambil inisiatif untuk menyemak dari peringkat awal agar untuk memastikan maklumat yang kita terima itu adalah sumber yang dipercayai. Okey, satu lagi, ya, perlu diingatkan bahawa kita perlu bertanggungjawab di atas apa yang kita tulis dan apa yang kita kongsi, ya. Dan kita perlu kita rasa kita perlu katakan pada diri kita bahawa kita tidak akan rugi sebenarnya, tidak akan rugi apa-apa jika tidak berkongsi maklumat dengan pantas, ya, kerana kita sedar langkah yang sepatutnya adalah menyemak terlebih dahulu, ya. Dan namun jika kita telah tidak sengaja menyebarkan, kita perlu ambil tanggungjawab inisiatif kita lah, ya, untuk memadamkan post tersebut, ya. Dan masih belum terlambat untuk kita membetulkan keadaan dengan memadam post tersebut dan meninggalkan komen meminta maaf, ya. Dan sudah tentu kesan-kesan ini akan memberi gangguan atau menimbulkan keresahan di atas keselamatan negara, akan menimbulkan rasa panik, huru-hara dan juga menimbulkan kebencian, ya, dalam kalangan rakyat terhadap kerajaan atau terhadap pihak-pihak terbabit, ya. Dan kemungkinan akan menimbulkan pergaduhan dan juga sentimen perkauman, ya. Baiklah, jadi apa yang paling penting, kita kena rujuk kepada portal yang sebenarnya atau membuat rujukan semula tentang daripada mana sumber berita yang kita perolehi. Jadi kita perlu tekan kepada diri kita, ingatkan diri kita, tidak pasti jangan kongsi. Ini yang paling penting untuk semua rakyat Malaysia, tak kira para pelajar atau orang awam, ya, untuk mengingatkan diri sendiri, tidak pasti jangan kongsi. Okey, dan seterusnya kalau kita lihat, ya, berlakunya seperti yang dikatakan oleh Encik Rozaini selaku moderator kita, ya, mengatakan bahawa apabila berlakunya pandemik dan juga PKP yang dikuatkuasakan akan melibatkan aspek ekonomi yang terjejas, ya. Dan kita boleh lihat kesannya pada 2-3 hari yang lepas, ya, akan menyebabkan kerosakan perniagaan orang lain apabila berlakunya panic buying, ya, di mana mereka berpusu-pusu untuk membeli barang, ya, kerana khuatir bekalan akan habis, ya. Dan salah satu sebab pembelian panik berlaku kerana mereka mengatakan mereka tidak mahu keluar berulang kali ketika tempoh 2 minggu PKP dilaksanakan. Jadinya kes-kes para pembeli yang membeli dalam kuantiti sekali atau 2 kali ganda menyebabkan stok makanan akan habis dan sekaligus demand akan tinggi dan menyebabkan harga barang meningkat, ya. Kita kena tahu, ya, makanan ni ada tarikh luput. Jadi sekiranya kita beli dalam kuantiti yang banyak secara borong, ia akan menyebabkan pembaziran kerana tidak akan digunakan dalam tempoh waktu luput tersebut, ya. Dan kalau kita baca dalam surat khabar 2-3 hari lepas, Gardenia telah maklumkan bahawa terdapat peningkatan harga pada 6 jenis produk mereka, walaupun alasannya adalah untuk mengatasi kos bahan mentah. Namun bagi pendapat saya sendiri, ini adalah juga dipengaruhi, ya, oleh faktor panic buying ini, ya. Jadi untuk kita mengekalkan harga barang, tidak menyebabkan permintaan yang tinggi, kita perlulah membeli barang makanan sekadarnya, ya. Okey. Kemudian berlaku juga masalah panik di mana kita lihat ramai orang awam salah faham jika dikenakan PKP mereka boleh pulang ke kampung atau bercuti kerana kebanyakannya dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Jadi ini sudah tentu akan memberi
kesan kepada peningkatan kes kerana mewujudkan kluster-kluster dan juga akan menyebabkan pelanggaran SOP lah dan meningkatkan kompaun yang akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Dan sudah tentu ya kesan-kesan yang dihadapi adalah kita boleh nampak dari segi sektor pekerjaan ya. Kalau kita lihat ya di dalam paparan akhbar mengatakan ramai pekerja terjejas dari segi pengangguran ya, ramai yang diberikan cuti, diberikan gaji, tanpa gaji ya, dan diberikan notis pemberitaan kerja dan dilaporkan siswa Zabi 40 paling ramai menganggur ya. Dan dilaporkan juga kes perceraian sewaktu PKP adalah sangat tinggi. Ini mungkin adalah disebabkan berlakunya tekanan dalam perkahwinan ya, dalam rumah tangga, dan juga mungkin disebabkan daripada faktor masalah kewangan ya. Tidak dinafikan apabila berlaku PKP ramai orang terjejas dari segi pemberian pekerjaan dan ini membawa kepada masalah rumah tangga. Dan juga dilaporkannya pada waktu pandemik ini juga kes anak mendera ibu bapa telah meningkat sebanyak 20% dan dilaporkan juga kes-kes bunuh diri juga meningkat ketika PKP ini dilaksanakan ya. Dan sudah tentu kes memotong gaji ya, dilaporkan oleh Gidada Akhbar dan telah diberi amaran kepada para majikan yang sering membuat keputusan tanpa merujuk kepada pihak yang berkenaan ya. Dan sudah tentu ya pandemik dan juga PKP ini memberi kesan secara tak langsung kepada pelancongan yang mana ia banyak menjana dari segi pendapatan negara kerana larangan Merantau Negeri dan juga larangan sektor pelancongan menyebabkan industri pelancongan negara adalah mengalami kerugian yang besar ya. Dan tidak kurang juga syarikat-syarikat IKS ya, syarikat yang kecil mengalami kerugian dan seterusnya menutup perniagaan mereka kerana tidak sanggup menanggung kos ya, kos yang tinggi. Okey, selain pada itu kalau kita lihat ya, kesan ini dilihat daripada industri buku ya. Kalau kita nampak di sini industri buku juga mengalami kesan yang teruk juga kerana industri buku banyak melibatkan faktor fizikal ya. Dan begitu juga dengan haiwan peliharaan di zoo negara juga berdepan dengan ancaman kekurangan bekalan makanan kerana krisis kewangan yang melanda akibat lanjutan PKP yang berterusan dan mereka tidak dapat menjana pendapatan hasil daripada lawatan atau pembelian tiket daripada para pelawat. Okay, selain pada itu, kalau kita lihat ya, keadaan semasa ni banyak tekanan yang dihadapi oleh rakyat ya, dan ini memberi kesan terhadap kesihatan mental yang mana kalau kita lihat hasil daripada penutupan sektor pekerjaan ya, masyarakat keliru dengan SOP yang semakin berubah ya, berubah mengikut situasi semasa, kebimbangan dengan ancaman varian-varian baru yang mudah dijangkiti ya, dengan kadar kematian yang semakin meningkat ya, dan juga pelbagai masalah lain yang mereka alami dan tidak kurang juga para pelajar yang menghadapi masalah sepanjang kelas talian dijalankan ya. Jadi ini membawa kepada tekanan kepada rakyat khususnya dalam kualiti hidup mereka ya. Dan sudah tentu ia juga memberi kesan dalam industri kenderaan pengangkutan awam ya, yang mana ia memberi impak yang besar dari segi bas-bas pelancongan, bas sekolah kerana seluruh sekolah ditutup sepanjang PKP ini ya. Begitu juga dengan train dan juga kapal terbang juga tidak dapat berfungsi kerana penutupan sepadan yang dikenakan ya. Okey, selain pada itu kalau kita lihat ya hasil pada pandemik yang berlaku di negara kita dan juga PKP yang dikuatkuasakan, maka timbul norma baru yang perlu kita sesuaikan ya, yang perlu kita sesuaikan sehingga kini ya, setelah hampir setahun setengah ya. Antaranya adalah pembelian secara online ya, barang-barang secara online yang mana kita tidak digalakkan untuk membeli barang di kedai-kedai ya, untuk mengelakkan
risiko dijangkiti virus, dan selanjutnya kebanyakan makanan dibeli secara online ya, ataupun take away daripada restoran-restoran, yang mana perkhidmatan Foodpanda dan juga GrabFood memang semakin meningkat ya ketika ini. Dan kalau kita lihat budaya ataupun majlis perkahwinan dan juga pernikahan juga telah berubah 100% di mana pernikahan telah dilakukan secara online, dan terdapat juga pelonggaran SOP ketika kes kita agak reda pada Disember 2020 yang lalu, di mana terdapat majlis perkahwinan yang menghadkan bilangan tetamu dalam setiap masa. Jadi ketika itu terdapat pelonggaran SOP untuk majlis-majlis kerajaan seperti majlis perkahwinan. Dan begitu juga norma baru kita boleh lihat dari segi tata cara kita memasuki mall ataupun pasar-pasar untuk membeli barang keperluan harian ya, dan kita perlu mengikuti arahan dan agar tidak dikenakan kompaun lah sekiranya kita melanggar SOP berkenaan. Dan selain pada itu, kita boleh lihat dengan ketara sekali perubahan di peringkat pendidikan kita, sektor pendidikan, tidak kira daripada peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah maupun di sistem pengajian tinggi, di mana pengemakaian pelitup muka ya dilaksanakan dan diwajibkan di sekolah, dan pemeriksaan suhu digalakkan untuk permulaan kemasukan ke sekolah, dan juga penggunaan sanitizer yang kerap untuk dan disediakan kepada para pelajar di setiap tempat lokasi di sekolah masing-masing ya. Selain pada itu, kita boleh lihat dari segi norma baru menaiki kenderaan awam, di mana terdapatnya penjarakan di antara seorang penumpang ya, dan malah jumlah bilangan untuk setiap coach atau setiap laluan destinasi juga dikurangkan bagi mengelakkan kesesakan di dalam satu-satu masa pergerakan pengangkutan awam tersebut. Dan terkini kita boleh nampak ya SOP ataupun norma baru yang perlu kita ikuti adalah ketika meraihkan perayaan yang terbaru, Hari Raya ya, yang mana inilah tahun yang kedua kita meraihkan Hari Raya secara online dan berada di dalam rumah kita sendiri. Jadinya dari segi norma baru kita telah banyak membuat penyesuaian dan kita masih dalam tempoh penerimaan dalam kehidupan seharian kita. Dan kalau kita lihat ya, seperti yang saya fokuskan dalam perkongsian saya ini, kita boleh lihat sistem pembelajaran kita pada masa kini masih dalam penyelesaian norma baru ya. Dan kalau kita lihat di dalam Keratang Akhbar mengatakan COVID ini ya, COVID-19 sebenarnya berjaya mencetus sistem pembelajaran secara norma baru ya. Okey, so secara norma barunya memang para pelajar kita akan belajar secara PDP di atas talian lah ya. Dan banyak universiti telah melaksanakan ya, dan masih kekal sehingga kini memandangkan PKP kita masih berterusan dan telah diperketatkan ya, kecuali kategori-kategori yang khas diberi pengecualian untuk berada di dalam kampus. Okey, ini adalah dalam bentuk cara pengajaran norma baru yang mana kita banyak berjumpa dengan rakan sekelas, rakan sekuliah dan juga tenaga mengajar di dalam skrin saja, iaitu dalam kelas secara online. Dan kebanyakannya menggunakan peranti seperti laptop dan juga handphone untuk melaksanakan dan menjayakan pengajaran dalam online ini. Dan sehingga kini banyak universiti melaksanakan pelbagai kaedah ataupun mengubah suai dari segi pengajaran dengan mengaplikasikan teknologi terkini untuk memastikan penyampaiannya sampai kepada para pelajar dan tidak keciciran kerana kita ketahui dari segi aspek pembelajaran secara fizikal penyampaiannya agak mudah ya. Kerana peranan pensyarah dapat mengawal keadaan kelas.
berbanding dengan kita belajar secara online. Sukar untuk para pensyarah untuk mengawal keadaan di dalam secara online jika ia melibatkan jumlah pelajar yang sangat besar lah ya. Okey, dan seterusnya cabaran dalam sistem pembelajaran nombor baru yang dihadapi oleh tenaga pengajar ya. Cabaran ini merupakan dalam institusi pengajian tinggi ya yang saya fokuskan, dan kebiasaannya kita lihat cabaran ini adalah dari aspek penggunaan aplikasi pembelajaran secara maya, yang mana dia menimbulkan atau meningkatkan kemahiran baru bagi tenaga pengajar di universiti, dan kemungkinan ia tidak mempunyai masalah di peringkat tenaga pengajar yang muda kerana ia mungkin menjadi sebahagian daripada rutin mereka mendapat teknologi yang terkini. Mungkin ia menjadi sedikit kesukaran atau mengambil masa bagi tenaga pengajar yang lebih senior. Namun saya percaya dengan tempoh masa yang telah berlalu daripada setahun yang lepas, semakin ramai tenaga pengajar telah berjaya menyesuaikan diri dengan PDP secara online ini. Dan melalui talian pembelajaran secara talian, dilihat ya pensyarah mempunyai masalah dalam memberi bimbingan ya, terutama dalam usaha untuk menarik lebih ramai pelajar dalam proses interaksi belajarkan diri, dan sudah tentu ia memerlukan usaha yang lebih ya dalam membimbing dan juga memantau dari masa ke semasa untuk mengelakkan pelajar-pelajar tersebut tercicir akibat kekangan gaya pembelajaran dan teknologi yang diaplikasikan kini. Dan salah satunya para pensyarah perlu lebih bersifat dinamik, kreatif dan juga fleksibel, serta perlu mempunyai perancangan sistematik yang berkaitan dengan pembelajaran secara online. Dan umumnya kita ketahui peperiksaan secara fizikal ada dilarang, dan kita telah melalui beberapa semester yang mana ia melibatkan peperiksaan di atas talian, dan untuk peperiksaan di akhir semester ini juga akan diadakan di atas talian untuk para pelajar di peringkat institusi pengajian tinggi. Selain pada itu, terdapat cabaran di kalangan tenaga pengajar sukar untuk mendapat akses internet, dan mungkin di setengah tempat ya mempunyai liputan yang rendah ya. Itu adalah cabaran kepada tenaga pengajar. Dan juga satu yang saya nyatakan tadi dari segi kawalan tingkah laku pelajar semasa pembelajaran dalam talian ya. Permasalahan ini mungkin menjadi besar kepada tenaga pengajar apabila ianya berlarutan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan memberi kesan negatif ya kepada pembelajaran pembelajaran pelajar, dan juga komitmen tenaga pengajar itu sendiri dari segi psikologinya, emosi maupun pencapaian akademik pelajar secara keseluruhan. Jadi adalah amat sukar untuk para pensyarah untuk mengawal dari segi jumlah pelajar yang ramai, khususnya kepada pelajar sarjana muda. Mungkin ianya tidak menjadi masalah besar bagi jumlah para pelajar postgraduate, kerana jumlah yang kecil ini memberi kemudahan kepada tenaga pengajar untuk mengawal lah ya pelibatan pelajar ketika dalam perbincangan dan juga pengajaran secara atas talian ya. Selain pada itu, kemahiran pelajar tenaga pengajar pensyarah perlu mempelbagaikan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam talian, yang mana mereka perlu memaksimumkan hasil pembelajaran pelajar secara online ya. Dan kemahiran ini akan menunjukkan betapa kompetennya seseorang pensyarah itu terhadap penggunaan di dalam setiap aplikasi digital dan juga teknologi yang digunakan dalam sesi pembelajaran ya. Namun kalau kita lihat ya, apa yang penting dari segi interaksi antara pelajar dan pensyarah, kita boleh memastikan keberkesanan sesuatu pengajaran dalam online itu dengan dibantu oleh dua elemen penting, iaitu elemen suara dan wajah ya. Kerana pentingnya elemen suara dan wajah ini akan memastikan komunikasi dan bersemuka di atas talian dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Okey.
Namun kita tahu ya, sebenarnya apabila kita mengatakan tenaga pengajar perlu mengoptimumkan pembelajaran menggunakan teknologi terkini, namun kita kena tahu bahawa manusia dan teknologi ini sememangnya ada batasan. Itu adalah kekangan-kekangan yang dihadapi oleh para tenaga pensyarah dalam berdepan dengan sistem pembelajaran baru ini. Maka sistem pembelajaran baru ini bukan sahaja terkesan kepada para pelajar tetapi juga kepada para pensyarah. Okey, bagi cabaran-cabaran dalam sistem pembelajaran norma baru pula, kita boleh lihat dari aspek kewangan di mana ia akan memberi kesan kepada para pelajar yang mana mereka perlu meningkatkan kos perbelanjaan ya, kos pembelajaran untuk melanggan kemudahan internet jika mereka tinggal di luar kampus ya, berbanding dengan mereka tinggal dalam kampus, mereka akan dapat akses wifi yang disediakan oleh pihak universiti. Dan tambahan pula jika pembelajaran itu melibatkan sistem ataupun teknologi yang menggunakan video, maka tambahan kuota data perlu ditingkatkan. Maka ini sedikit banyak memberi kesan di atas beban kewangan dialami oleh para pelajar kita. Namun tidak dinafikan terdapat juga bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan yang mana ia sedikit sebanyak ya mengurangkan beban di kalangan para pelajar kita lah, terutama para pelajar daripada kumpulan B40 ya. Selain daripada itu, untuk memastikan pembelajaran online ini berjalan dengan lancar ya, maka para pelajar terpaksa mengeluarkan bajet lebih untuk meningkatkan perbelanjaan, menyediakan peranti-peranti yang mempunyai sistem yang terkini ataupun teknologi digital yang terkini ya. Contohnya mereka perlu membeli desktop yang mempunyai kemudahan beserta kamera ya, ataupun desktop yang perlu ditambah dengan aksesori tambahan seperti kamera dan juga mikrofon ya. Ini sedikit banyak memberi penambahan kos yang perlu dikeluarkan daripada seseorang pelajar itu. Selain daripada itu, sudah tentu tekanan dan juga tekanan dan juga beban kerisauan ya dalam kalangan diri pelajar, kerana kita tahu PKP kita dikendaki tinggal di dalam rumah ataupun di dalam kampus ya, dengan tidak dibenarkan sebarang pergerakan keluar tanpa urusan yang penting, dan ini sedikit banyak memberi kesan kepada emosi dan psikososial pelajar itu sendiri, dan mereka sudah tentu berasa rimas jika tidak dapat keluar rumah dalam satu tempoh yang masa yang panjang. Dan satu lagi cabaran dalam sistem pembelajaran norma baru, sekiranya pelajar itu tinggal di luar kampus di mana mereka tinggal di rumah sendiri ataupun rumah sewa bersama rakan-rakan lain, sudah tentu suasana rumah yang tidak kondusif menyumbang kepada cabaran tersebut ya. Antaranya sekiranya mereka berada di dalam rumah mempunyai ahli keluarga ramai, ia akan mewujudkan suasana yang bising ya, gangguan daripada ahli keluarga yang ramai ya. Contohnya kalau terdapat pelajar yang tinggal di dalam rumah flat yang hanya mempunyai 2 bilik saja, jadi sukar dia untuk menyediakan ruang pembelajaran yang kondusif untuk menghadiri sistem pembelajaran secara online ini. Dan sudah tentu untuk para pelajar postgraduate yang telah berkahwin ya, mungkin dia mempunyai tanggungjawab yang lain ya, terpaksa menjaga anak yang kecil atau terpaksa menunaikan tanggungjawab memasak, mengemas rumah. Jadi keadaan ini menyumbang lagi kepada cabaran-cabaran para pelajar yang melalui sistem pelajaran secara online di rumah masing-masing. Okey, kemudian seterusnya ilmu tidak berjaya disampaikan ya, ilmu tidak disampaikan dan kurang kefahaman di kalangan para pelajar. Biasanya kurang kefahaman ini akan berlaku terhadap kumpulan para pelajar baru yang baru transisi pembelajaran daripada sekolah ke kehidupan alam baru sebagai pelajar di kampus ya. Jadi dari segi pelaksanaan pembelajaran adalah sangat berbeza jika dibandingkan di sekolah secara face to face ya.
Dan kalau kita ikutkan, mereka lebih selesa pembelajaran secara face to face. Malah sekiranya tidak faham, interaksi sosial itu terus boleh dilaksanakan dengan bertanya kepada para pensyarah berbanding dengan pelaksanaan secara online ini. Ia memberi sedikit kesukaran untuk memastikan penyampaian ilmu itu sampai kepada para pelajar, ya. Dan kita percaya bahawa dengan melalui masa-masa yang telah masa pelaksanaan online ini telah setahun yang berlalu, dan rasanya rutin secara online ini telah mudah dikendalikan oleh para pensyarah dan juga pelajar, ya. Dan satu lagi, bila kita lihat secara online ni, peluang untuk bertanya adalah terbatas kerana ruang masa yang singkat, ya. Kerana pembelajaran secara online ni biasanya kita lebih singkat berbanding dengan secara fizikal, dan sudah tentu ia memberi kekangan kepada para pelajar untuk bertanya dengan lebih lanjut tentang permasalahan berkaitan dengan pembelajaran mereka. Okey, kalau diikutkan, ya, pembelajaran secara norma baru ini, ia memerlukan komitmen sepenuhnya daripada pelajar sebenarnya, ya. Dan dikatakan pembelajaran atas talian ini adalah berpusatkan kepada pelajar, di mana mereka perlu proaktif, ya, proaktif untuk mendapatkan info-info tambahan, ya, agar mereka tidak tertinggal jauh dalam pembelajaran secara alam maya ini. Maka dalam sesi pembelajaran norma baru ini, para pelajar digalakkan untuk lebih aktif dan juga berdikari bagi memastikan ruang untuk belajar seperti mana yang mereka perolehi ketika face to face sebelum ini dapat dilaksanakan juga, dapat dipenuhi di dalam pembelajaran secara online. Okey, walau bagaimanapun kalau kita lihat terdapat juga cabaran dalam sistem pembelajaran norma baru, namun kita jangan lupa ia menyumbang juga kepada kelebihan dalam sistem pembelajaran norma baru ini, ya, tidak kira kepada pensyarah ataupun juga kepada pelajar itu sendiri, ya. Di mana dalam penggunaan aplikasi teknologi terkini ini telah membantu untuk memudahkan para pensyarah melengkapkan kemahiran penggunaan teknologi dan pelbagai aplikasi media terkini untuk meningkatkan inovasi mereka. Ya, ini memberi peluang mereka meningkatkan inovasi dari kaedah pengajaran dan pembelajaran, yang mana terdapat peluang bagi para pensyarah untuk dimudahkan urusan dalam mereka bentuk dokumen pengajaran, proses meletak audio atau visual yang menjadi lebih efektif dan menjadikan proses penilaian sesuatu kursus itu lebih sistematik. Jadinya sistem pembelajaran norma baru ini sebenarnya turut memberi kesan yang faedah kepada para pensyarah, meningkatkan lagi kompetensi mereka dalam aspek pengajaran. Selain pada itu, dari segi faktor masa kalau kita lihat dari segi mesyuarat ataupun perbincangan yang dilakukan, ya, kalau kita lihat dari segi kelompok pensyarah itu sendiri, ianya boleh dilihat secara lebih berkualiti berbanding dengan secara bersemuka. Inilah kerana berlakunya peralihan, ya, medium dari secara bersemuka kepada penggunaan teknologi komunikasi, sekaligus membuatkan percakapan atau perbincangan itu hanya perlu dalam talian adalah perkara yang asas saja, ya. Maksudnya segala intipati topik yang akan dibincangkan adalah lebih terarah, lebih tersusun, lebih bersasar, ya. Dan ini sedikit banyak dapat membantu menjimatkan masa dan meningkatkan kualiti perbincangan tersebut. Dan seterusnya dari segi perbincangan, kumpulan dalam talian maya juga menjadi satu kewajipan dan menjadikan interaksi secara formal, dan ia dapat dilaksanakan dengan mudah kerana ia dapat dilaksanakan pada bila-bila masa saja dan di mana saja berada, asalkan peranti berada sentiasa di tangan kita. Iaitu contoh yang common kita ada sekarang ni adalah telefon bimbit. So mana-mana je kita gunakan telefon bimbit, dan di situlah kita gunakan sebagai satu platform untuk berinteraksi dalam perbincangan kumpulan. Biasa kita ada Telegram, ya, ataupun grup WhatsApp, ya. So kita mudah untuk berbincang di mana-mana saja atau tidak kira
waktu. Namun sebagai seorang pensyarah kita perlu setkan peraturan di awal-awal makluman kepada para pelajar agar masa privasi kita tidak diganggu dengan pertanyaan bertalu-talu ataupun mesej-mesej daripada para pelajar berkenaan dengan pembelajaran. Ya, jadinya walaupun akses tu lebih mudah, namun kita perlu hadkannya berdasarkan privasi yang perlu sebagai seorang pensyarah, yang mana kita juga perlukan ada masa bersama keluarga, ya, masa berehat. Jadi kita kena tetapkanlah tempoh-tempoh masa yang boleh kita gunakan, kita berikan kepada pelajar untuk menghubungi kita sebagai tenaga pengajar. Dan sudah tentu untuk melaksanakan pembelajaran di atas talian ini perlu adanya etika yang perlu diikuti oleh setiap pelajar untuk memastikan perjalanan pembelajaran itu berlangsung dengan efisien, tanpa ada sebarang gangguan, iaitu antaranya ialah menempati masa. Para pelajar dikenaki menempati masa mengikut jadual yang telah diberikan, dan pastikan anda berpakaian sopan, dan perlu menunjukkan penampilan profesional sepanjang kelas dalam talian. Dan suka saya ingatkan bahawa satu perkara yang mungkin para pelajar terlepas pandang adalah menggunakan nama penuh anda dalam user name dalam setiap kelas untuk dipaparkan dalam skrin anda dalam kelas online, Walaupun kita lihat perkara ini agak remeh atau ringan, namun ia memudahkan urusan seseorang pensyarah itu dalam mengenal pasti pelajar-pelajar mereka dan memudahkan interaksi dua hala dengan para pelajar, dan sekaligus ia memberi satu impak dalam proses pembelajaran, kerana kita membantu pensyarah untuk mengenal pasti diri kita dan membantu proses pembelajaran itu dengan lebih berkesan. Dan seterusnya, memastikan latar belakang warna atau gambar yang tidak serabut, warna yang tidak begitu terang, digalakkan menggunakan warna yang agak lembut atau plain supaya tidak mengganggu konsentrasi atau fokus pelajar-pelajar lain dalam kelas. Kemudian memilih lokasi yang agak tenang dan jauh daripada persekitaran yang bising, kerana kita tahu fokus kita pada pembelajaran atas talian adalah dalam tempoh yang diberikan. Contoh kalau kelas itu 1 jam, kita kena beri fokus yang tinggi pada tempoh waktu kuliah tersebut. Jadi kita perlu adakan situasi ataupun lokasi yang agak tenang untuk memudahkan kita menerima ilmu pembelajaran ini. Dan seterusnya, pastikan mikrofon hanya dibuka ketika bercakap. Ini untuk memastikan tiada gangguan, dan juga penambahan bunyi-bunyi yang boleh mengganggu sesi pembelajaran bersama rakan-rakan yang lain lah. So kita perlu bertimbang rasa dan melihat ini adalah satu membantuan ataupun memudahkan pembelajaran secara online itu dengan lebih berkesan. Dan pastikan kamera sentiasa dibuat sepanjang kelas dalam talian, kerana ini penting agar pengajar pensyarah dapat melihat pelajar mereka, berbeza dengan pembelajaran secara face to face. Kita boleh mengajar di dalam kelas yang luas dan kita boleh melihat dan kita boleh kenal setiap pelajar kita, Tapi berbanding dengan pembelajaran atas talian ni amat sukar untuk setiap pensyarah mengenali setiap orang pelajar di dalam kelasnya. Jika ia melibatkan kelas prasiswaza, undergrad, ia melibatkan jumlah yang agak besar, ia mungkin memberi kesukaranlah kepada para pensyarah tersebut, berbanding dengan kelas postgraduate dengan kumpulan kecil. Dan sudah tentu penggunaan kamera ini penting untuk pensyarah melihat para pelajar mereka bagi mendapatkan respon atau reaksi. Kerana kalau kita mengajar dalam sesi bersemuka, kita boleh lihat
mimik muka, reaksi muka ataupun body language pelajar kita sama ada mereka kurang faham ya. Jadi berbeza dengan pembelajaran atas talian ini, sukar kita nak melihat dalam skrin yang kecil ini dengan melihat jumlah pelajar yang ramai dalam jumlah biasanya untuk postgraduate dalam 40 lebih. Sukar untuk mengajar untuk pensyarah ni untuk melihat setiap pelajar-pelajar mereka ya. Dan seterusnya penting bagi pensyarah tersebut dapat memastikan adakah pelajar-pelajar mereka benar-benar memahami isi kandungan pengajaran yang cuba disampaikan ya. Kemudian pastikan menggunakan bahasa yang sopan sepanjang berinteraksi, kerana kita ketahui apabila kita berada di rumah, kita dah biasa dengan bahasa pasar dengan keluarga kita kan. Jadi kita tak nak rutin tu terbawa ketika kita menghadiri kelas online bersama rakan dan juga pensyarah kita. Jadi kita pastikan dan kita kena alert bahawa kita berada di dalam kelas yang formal dan pastikan kita menggunakan bahasa yang formal lah ya. Dan seterusnya aktif dalam perbincangan dan juga pembelajaran ya. Ini amat penting ya supaya penilaian dapat dibuat dengan lebih adilnya jika perbincangan itu dibuat dengan berdasarkan komitmen sepenuhnya daripada semua pelajar. Okey, seterusnya etika pembelajaran di atas talian juga ya, kita kena lihat dari segi tugas sebagai seorang pelajar ya. Bagaimana kita nak pastikan bahawa segala maklumat itu telah sampai pada kita. Ya, kalau kita tengok face to face dari segi pengajaran face to face tu kita dah dapat dah info-info. Kita lebih dah faham. Tapi bila dalam online ni kadang-kadang kita terlepas pandang, terlepas dengar ya. Kerana kita tidak berada dalam keadaan fizikal ya. Dan ini membuatkan seorang pelajar perlu sentiasa menyemak segala saluran komunikasi bersama pensyarah mereka melalui email, mesej ya. Dari segi messenger, chatting daripada dalam Twitter ya ataupun dalam Facebook ya. Itu penting perlu ditekankanlah oleh setiap pelajar untuk memastikan sentiasa menyemak maklumat-maklumat yang mungkin diupdate oleh pensyarah mereka. Dan satu lagi perlu pastikan ya capaian internet adalah mendapat liputan yang penuh sepanjang tempoh pengajaran secara online itu. Dan sekiranya terdapat masalah, maklumkanlah lebih awal jika kita ada masalah dari segi akses liputan internet untuk kita menjalani kelas online. Ya, macam contoh macam kelas yang saya pernah hadir ya, dalam kelas prasiswaza saya di mana para pelajar agak ramai dalam 46 orang ya. Dan biasanya dan ketika itu pula cuaca hujan lebat pada waktu petang dan kebetulan pula kelas saya adalah pada waktu petang. Dan saya dah dimaklumkan pada awal lah, di peringkat awal semester lagi, mereka dah maklumkan kalau hujan lebat memang di kawasan tempat tinggal mereka, especially yang mereka berada di kampung lain, di kawasan kampung, mereka suka mendapat akses ketika hujan lebat. Jadi saya faham waktu tu bulan Januari tak salah saya, Januari ke Disember, memang petang je hujan. So start bila hujan lebat je, walaupun tak sama tempat hujan ya, kalau tiba-tiba student dah left, saya tahu itu adalah sebab hujan di tempat mereka dan mereka tiba-tiba keputusan telah mengalami putusnya talian internet mereka di tempat masing-masing. Jadi kita fahamlah, jadi kita tak kenakan penalti untuk mereka ya. Dan kita tetap catatkan kehadiran yang penuh bagi mereka dan saya biasanya buat follow up selepas tu dalam WhatsApp group yang kita sediakan, dan kita akan berikan, emailkan recording kelas kepada para pelajar yang terpaksa berhenti separuh jalan mengikuti kelas online tersebut ya.
Selain pada itu, para pelajar perlu bersedia dengan keperluan aksesoris lainnya seperti mikrofon ya, dan digalakkan menggunakan headphone ya supaya lebih jelas ya dari segi pendengaran ya, dan juga penyampaian dari mikrofon, dan juga jika mereka menggunakan desktop di rumah, mereka perlu menyediakan kamera lah sebagai tambahan ya. Okey, kemudian satu lagi, berkomunikasi dengan pensyarah dengan adab dan sopan di atas talian ya. Ini yang saya jelaskan awal tadi. Di dalam talian kelas online perlu kita tetapkan diri kita dalam keadaan formal ya. Dan sekiranya kita perlu berhubung atau berkomunikasi dengan para pensyarah sebaik sahaja kelas tamat, kita digalakkan memperkenalkan diri kita kepada pensyarah melalui mesej atau teks ataupun WhatsApp yang kita berikan kepada pensyarah. Sebab pensyarah ni pelajar dia ramai, jadi kalau kita tak perkenalkan diri dan kita tak ceritakan detail kita daripada kelas mana, pelajar khusus mana, modul mana, jadi mereka tak ingat atau tak dapat identify which one yang mempunyai kemusykilan persoalan lah dalam aspek pembelajaran mereka. Jadi digalakkan mereka memperkenalkan nama, memberikan butiran terperinci tentang diri ya ketika menghantar mesej kepada para pensyarah. Jelaskan terperinci tentang isu yang ingin dikemukakan ya, dan cuba elakkan ya menggunakan singkatan yang mengelurukan ya. Biasa ada setengah pelajar ni dia biasa guna short form ya, tanda seruan pada rakan-rakan. Jadi kita cuba elakkan untuk membuat sebegitu rupa terhadap mesej bersama pensyarah ya. Dan elakkan juga capital letter ni seolah-olah macam kita bercakap dalam keadaan marah. Itu kita kena alert benda tu ya. Dan akhir sekali kita kena lampirkan ataupun lampirkan nombor telefon atau email address untuk kita memudahkan pensyarah kita menghubungi kita semula untuk memberi respon atau maklum balas terhadap pertanyaan yang kita berikan lah ya. Okey. So kita dah lihat dari segi kekangan, limitasi, cabaran-cabaran yang kita alami sepanjang pandemik ini dalam kehidupan seharian kita, dari segi sistem pembelajaran online khususnya yang kita fokuskan pada hari ini. Kita lihat pula kepada pengurusan emosi ya. Okey. So kalau kita lihat pengurusan emosi, kalau kita lihat gambar ni, okey. Apa yang kita lihat? Apa yang kita nampak? Okey, kita nampak ada gambar yang menunjukkan rasa sedih, rasa gembira, ketawa, rasa kecewa, rasa marah, rasa menangis, ya. So ini adalah pelbagai emosi yang ada dalam perwatakan kita seharian, ya. Mungkin pada hari ini kita rasa gembira. Mungkin pelajar A sedang bersedih dan mungkin esok kita pula bersedih. So emosi ini sukar kita jangkakan ya, dan ia akan ditunjukkan daripada pelbagai perwatakan lah ya, bergantung pada situasi yang kita alami. Okey. Kalau kita lihat ya, emosi, definisi emosi itu sendiri berdasarkan Kamus Dewan ya. Emosi adalah suatu perasaan atau jiwa yang kuat ya, atau jiwa kuat yang mana kita boleh lihat emosi ini dilihat daripada perwatakan seseorang individu dan individu yang lain ya. Di sini kalau kita lihat ada emosi yang ditunjukkan oleh seorang individu dalam keadaan rasa marah, rasa sedih, rasa ketawa dan rasa gembira, dan mereka menunjukkan emosi yang malu ataupun dalam keadaan yang tenang, senyum ya. Dan dalam bahasa Latin ya, emosi adalah maksud immovable, bermaksud bergerak jauh ya. Dan secara umumnya emosi inilah bermaksud perasaan kita, apa yang kita rasa ya. Dan manusia merupakan antara hidupan yang memiliki emosi yang sangat kompleks dan halus ya. Dan seterusnya, emosi juga merupakan perasaan yang ada pada manusia hasil tindak balas seseorang terhadap sesuatu perkara, pengalaman dan peristiwa yang berlaku dalam kehidupan seharian setiap individu itu ya. Dan contoh-contoh yang kita boleh lihat dalam emosi positif yang ditunjukkan dalam kehidupan kita adalah rasa dalam perwatakan gembira, sayang, tenang. Ini adalah merupakan kategori emosi yang positif.
Manakala dari segi emosi negatif dia, kita boleh lihat dari segi keadaan sedih, kecewa, geram, marah, ya, benci terhadap satu perkara, ada seorang individu. So itu yang kita tampilkan dalam perwatakan kita. Okey, next kita kena lihat dari segi langkah-langkah dalam pengurusan emosi, ya, pengurusan emosi dalam menjalani sistem pembelajaran norma baru COVID-19 ini, ya. Satu adalah antaranya pengurusan masa, ya, dan disiplin diri. Dan apa yang kita boleh buat dalam aspek pengurusan masa dan disiplin diri adalah belajar di dalam kumpulan, ya, study group. Tapi kita melalui online, ya. Dan apa yang kita boleh buat, wujudkan perbincangan yang formal atau tidak formal dengan melakukan komunikasi secara kumpulan, ya, bersifat santai, ya, melalui penggunaan teknologi message atau call, atau now kita ada group video call, ya, dan kita boleh set up Zoom, Google Meet, ya, apa lagi, Webex untuk kita memudahkan perbincangan bersama ahli kumpulan kita, ya. Dan ini penting, ya, untuk membantu ahli-ahli kumpulan dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh para pensyarah lah, ya. Berbeza dengan sebelum ini, kalau dalam pembelajaran secara face to face, ya, ataupun sebelum berlakunya pandemik, kita boleh berjumpa dengan rakan, okey, boleh study group di library. So nowadays kita kena sesuaikan diri dengan perbincangan secara group di atas talian. Okey, kemudian dari aspek dahulukan tugas penting, ini kita kena apply dalam hidup kita sekarang, ya. Kita kena utamakan apa yang penting, apa keutamaan untuk kita laksanakan sepatutnya, prioritisekan, ya. Apa yang kita boleh buat ialah adakan checklist. Checklist ni kita kena adakan setiap hari. So setiap pagi sebelum kita mulakan kelas online atau kita sebelum mulakan buka laptop kita kena ada to-do list. Apa kita nak buat hari ni dan apa yang kita nak selesaikan tugas hari ni. Ya. So berdasarkan pada itu kita merujuk kepada time management, ya. Time management macam mana? Kita ada 4 tips di mana kita lihat sesuatu perkara atau tugasan itu adalah important and urgent, or not urgent but important, or urgent but not important, or not urgent and not important. Okay, so kita kena prioritisekan which one yang kita nak buat dulu, okay, supaya kita tidak berasa tekanan sekiranya terdapat pertambahan tugasan yang diberikan oleh para pensyarah. So kita kena lihat adakah ia penting dan segera, ya, adakah ia tidak penting tapi perlukan segera. Jadi kita kena prioritisekan which one kita nak buat dulu, ya. Jadi ini membantu dari segi aspek pengurusan emosi kita, jadi kita tak rasa kelang kabut dan rasa tak ada tekanan, ya, dari segi memenuhi deadline perantaran tugasan, ya. Okey, satu lagi kita kena adakan tabiat atau rutin belajar yang baik, ya. Antaranya kita cuba wujudkan mindset, ya, mindset dan suasana persekitaran yang sesuai bagi menggalakkan pelajar. Contoh, kita boleh mulakan kelas kita dengan memakai pakaian yang biasa kita pakai untuk pergi kuliah. So kita nak ambil mood kita nak pergi kuliah tu, kan. Jadi kita rasa itulah rutin belajar yang baik supaya kita kekal fokus, ya. Kemudian sediakan ruang belajar yang sesuai dan selesa untuk bantu diri sentiasa bersedia untuk menerima pembelajaran, ya. Dan kalau kita adalah bekerja sambil belajar, ya, mungkin kita boleh sediakan atau set up workstation, ya, di dalam bilik. Ada satu bilik yang kita ada di rumah ni, kita set upkan cantik-cantik workstation tu. So kita bersemangat nak buat kerja atau menyiapkan tugasan kerana kita dah ada workstation kita seperti mana yang kita ada di dalam, mungkin di postgraduate room. Sebelum wujudnya pandemik ni, kita selalu datang ke postgraduate room kita tu. Jadi kita cuba set upkan workstation tu, study station kita tu di dalam rumah. Jadi kita rasa macam persekitaran kita itu adalah berada di dalam keadaan yang formal, membuatkan kita bersemangat nak
nak belajar lah ya. Jadikan ianya adalah rutin harian kita, seperti mana kita jalani pembelajaran ketika bersemuka dahulu ya. Dan seterusnya rutin belajar dan tabiat ini akan membawa kita, membantu meningkatkan kesihatan mental dan emosi kita ya. So kita rasa lebih bersedia untuk belajar lah. Okey. Satu lagi tabiat kita perlu buat adalah mengelakkan gangguan-gangguan kecil seperti handphone. Kita kalau boleh kita off ataupun silent, kerana kadang benda kecil-kecil tu, handphone tu yang akan drag kita, yang akan membawa kita tak fokus, hilang sikit kita punya konsentrasi tu. Jadi kita cuba elakkan masa kita belajar, kita hadiri kelas online, memang kita offkan handphone ya. Dan satu lagi, kalau pelajar postgraduate yang telah berkahwin, hantarlah anak-anak kecil kita kepada pengasuh atau taska ya. Ataupun kita boleh minta timbang rasa ya, kerjasama suami atau isteri menjaga sebentar sementara kita menjalani pembelajaran secara online. Biasanya pembelajaran secara online ni tak lama, sejam 2 jam je kan. Jadi saya rasa tiada masalah lah dari segi pengurusan masa, cuma mungkin ia memberi satu kekangan jika kelas itu full satu hari, pagi dan petang. Itu akan memberi masalah lah dari segi konsentrasi kita ya. Okey, seterusnya rehat. Okey. So dari segi rehat kita kena ambil masa rehat ya. Ambil masa rehat kalau ikutkan ya. Kita belajar online ni tak boleh lama ya. 2 jam tu dah paling lama lah tu. So kita kena dapatkan break 5 minit ke 10 minit ke, kena bangun, kena betulkan kedudukan kita ya, buat regangan ke apa supaya kita tak rasa beban dalam fizikal kita. So ambil masa rehat ya setelah tamat belajar ya, ataupun kita boleh ambil masa tidur sebentar sebelum atau selepas zuhur ya. Qailullah untuk mendapatkan energi ya. Energi walaupun kita tidur sebentar ya, energi tu akan dapat apabila kita bangun, dan ini penting untuk recharge kita punya bateri ya, energi kita untuk sambung ke kelas di atas talian pada sebelah petang. Biasanya kadang kelas sebelah petang ni kita akan jadi mengantuk ya, kadang-kadang drag 3 jam atau 2 jam. So perlunya ada rehat sebentar lah sebelum meneruskan kelas yang lain ya. Dan satu lagi yang kita perlu aplikasikan atau amalkan adalah jaga kesihatan mata. Okey. Maksud jaga kesihatan mata tu kita ada eye rule ya, 20-20-20. Okey, setiap 20 minit alihkan mata untuk memandang objek yang berada 20 kaki jauhnya ya. Lakukan sekurang-kurangnya 20 saat. Okey, dan elak perkara ni eye law ni adalah penting bagi membantu kita mengelak rasa kelihatan mata secara melampau apabila kita telah memandang skrin laptop atau handphone dengan terlalu lama. Jadi ini teknik eye relax untuk membantu kita berehat sebentar dari terus-menerus melihat skrin bagi menjalani kelas online yang seterusnya. Okey, selain pada itu sudah tentu kalau kita lihat pengurusan seterusnya adalah dari segi aspek jaga pemakanan. Okey, kalau kita lihat jaga pemakanan tu memang semualah untuk menjaga tekanan ke stres ke, memang kita perlu jaga pemakanan untuk menjaga kesihatan kita. Kita perlu ada diet yang seimbang ya. Perlu ada portion karbohidratnya, proteinnya, seratnya. So kita boleh lihat dari aspek suku-suku separuh. Di mana kita kena lebihkan sayuran hijau, lebihkan buah-buah tempatan berbanding dengan buah-buahan import ya. Tidak lupa juga perlukan meminum air sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Okey, ini adalah common. Semua kita selalu dapat makluman ataupun amalan-amalan tips-tips yang diberikan ya. Jaga makanan, diet seimbang ya. Dari segi pengambilan sayur, buah-buahan, air sebanyak 8 gelas sehari. Ini memang biasa biasa digalakkan lah ya. Namun suka saya nak mengingatkan bahawa ada amalan-amalan lain yang kita boleh guna untuk menjaga kesihatan kita. Antaranya amalkan pemakanan sunnah Rasulullah SAW ya.
Apakah makanan tersebut? Iaitu terdiri pada kurma, makanan sunnah kurma, kismis, minyak zaitun, habus sauda, buah tin, buah delima, bali, susu kambing, ini adalah antara makanan sunnah yang kita boleh amalkan lah, sebenarnya ini bagus sebenarnya untuk kesihatan dalaman kita juga, untuk zat-zat pemakanan tambahan juga, Okey. Kalau kita lihat sabda Rasulullah SAW mengatakan rumah yang tidak ada kurma di dalamnya akan membuat penghuni lapar. Jadi betapa bagusnya makanan-makanan sunnah ini untuk ada dalam setiap rumah kita, Dan kalau ikutkan dari segi pemakanan sunnah ni memberi tenaga segera, malah dari segi serat pengambilan kurma ni 3 kali lebih daripada buah pisang. Jadi sebaiknya kalau untuk serat kita ambil kurma lah, Okey, dan selain pada itu optional lain kita boleh ambil vitamin, suplemen atas nasihat doktor jika kita memerlukan makanan tambahan lah, jika kita tidak cukup vitamin, optional kita adalah suplemen lah yang boleh dibeli dan didapatkan di farmasi, Dan seterusnya ialah riadah dan senaman, senaman ringan yang boleh kita lakukan, kita boleh ambil take 5 after class, ataupun during rehat yang diberikan oleh pensyarah, kita buatkan senaman ringan, regangan, okey. Kita buat setempat saja, kita tak perlukan tools apa-apa, mudah saja, ambil masa sekejap, seminit, 2 minit, 3 minit, regangan yang simple-simple je kita boleh buat. Itu untuk pastikan untuk kita, untuk lancarkan peredaran darah, sebab kita dah duduk lama dalam kelas online tu, so kita kena gerak-gerakkan sikit badan kita, Selain pada itu, penting juga satu teknik, iaitu teknik pernafasan relaksasi untuk melegakan keadaan kita, mungkin rasa bimbang atau rasa keadaan tekanan, sepanjang pembelajaran, mungkin tugasan bertimpa-timpa banyak diberikan oleh pensyarah. So apa kita boleh buat, kita amalkan teknik pernafasan relaksasi, okey. Kita mulakan dengan pejam mata, hembus hingga habis sepanjang 2 hingga 4 saat, dan rasakan perut kita kempis, berhenti 2 hingga 4 saat sebelum menarik nafas, ulang 10 kali atau sehingga kita rasa betul-betul tenang, dan kita buka mata apabila selesai, dan kita boleh repeat teknik pernafasan ini, apabila kita rasa tertekan kita boleh repeat, Okey, seterusnya langkah-langkah dalam pengurusan emosi yang lain adalah dari segi jaga penampilan, jaga penampilan, kebersihan, keselamatan diri. Pertamanya kekemasan diri, kita kena lihat dari segi kekemasan diri, kebersihan diri. Kalau kita kat rumah, kita kena selalu cuci tangan kita, sebab kita berada di rumah senang, ada kemudahan tu, cuci tangan selalu. Tapi kalau kita berada di luar, kita gunakan kerap hand sanitizer lah, dan seterusnya kita perlukan kebersihan dalam rumah, dan nowadays kita digalakkan pemakaian double mask untuk meningkatkan lagi perlindungan kita, jadi seboleh-bolehnya sekarang ni kalau kita nak keluar rumah, kita gunakanlah double mask, Okey, seterusnya langkah-langkah dalam pengurusan emosi yang seterusnya, kita lihat menapis setiap maklumat yang diterima. Okey, apa itu menapis setiap maklumat yang diterima? Dari segi kawalan penggunaan internet, penggunaan internet ni kalau kita tak kawal, dia akan memudaratkan kita, Okey, kalau biasanya kita dapat fake news atau info-info yang salah, maklumat-maklumat yang salah yang disampaikan, dan kita rasa bimbang dengan maklumat tersebut, kita kena hentikan pembacaan kita ataupun hentikan layari internet. Nah, mungkin kita boleh alihkan perhatian dengan melakukan aktiviti yang dapat memberi ketenangan lah, Dan satu lagi dari segi aspek penapisan maklumat diterima, sebaiknya sebarang isu dan perkara yang tular jangan terus disebarkan, kita kena semak dulu, kena semak dulu kesahihan dia daripada sumber yang dipercayai, rujukan yang sahih, so kita boleh menerima informasi tersebut. Dan jadilah kita kena tanamkan diri kita, jadilah penerima maklumat yang bijak dan buatlah sebaran jika ia telah dipastikan sumber tepat, dipercayai dan bukan palsu,
Ini kita kena patuhi tips dia, kena latih diri ya untuk membuat semakan dulu dengan mengenal pasti isu-isu maklumat yang diperolehi. Kita buat verification, adakah ia betul ya, adalah dia sahih ya. Kemudian kita menyediakan bahan dan bolehlah memajukan atau menyebarkan bahan yang betul-betul sahih. Jadi perlu ada komitmen dari diri kita untuk melatih diri sendiri membuat semakan terlebih dahulu terhadap apa-apa maklumat yang kita dapat. Okay. So kalau kita lihat dari aspek Al-Quran juga mendidik manusia berhati-hati apabila menerima maklumat atau berita daripada sesuatu pihak ya. Malah kalau ikutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 bermaksud, wahai orang beriman ya, jika datang kepada kamu orang yang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan ya suatu musibah kepada suatu kaum dengan tidak mengetahui, maka jadilah kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Okey. So kita kena amalkanlah ya, amalkan tabayun. Maksudnya menyelidik terlebih dahulu, kerana itu adalah satu tuntutan syarak ya bagi memastikan setiap maklumat yang disebar tepat, diperolehi daripada sumber sahih serta boleh dipercayai ya. Dan kita kena ingat ya, kena tanamkan dalam diri, kena remind dalam set dalam kepala kita, disiplinkan diri kita kena tahu beri manfaat bukan mudarat. Okey. So kena pastikan apa yang kita share itu adalah sesuatu yang memberi manfaat lah ya. Bukan memberi mudarat atau memberi keadaan huru-hara kepada masyarakat sekeliling kita. Okey, ini adalah antara tips untuk redakan rasa marah. Okey, ini bukan sahaja boleh digunakan untuk meredakan rasa marah, tapi juga boleh digunakan untuk meredakan rasa tekanan ya, tekanan atau stres ya. Di mana pertamanya kita boleh applykan teknik relaksasi yang saya maklumkan tadi dengan tarik nafas ya. Kemudian kita perlu rasa bertenang, perlu bertenang dalam menghadapi segala cabaran-cabaran atau kesan yang kita hadapi sepanjang pandemik ini ya, sepanjang pembelajaran online ini ya. Jadi kita kena terus beristighfar, berzikir ya. Kalau dalam Islam, kalau kita berasa masih dalam keadaan marah ya, jika dalam keadaan berdiri kita hendaklah duduk. Dan masih lagi marah ketika duduk kita perlulah berbaring, dan sekiranya kita masih dalam keadaan marah kita perlulah mengambil air wuduk. Dan seterusnya, sekiranya kita tidak boleh, kita masih lagi dalam keadaan marah, eloklah kita berdiam diri, kerana kita perlu ingatkan diri kita jangan menyakiti orang lain dari segi tingkah laku ataupun lisan. Okey. Jangan kita melakukan sebarang provokasi ataupun keluarkan kata-kata kesat yang mungkin boleh mencetuskan pergaduhan selanjutnya ya. Itu seboleh-bolehnya kita cuba elakkanlah ya. Dan seterusnya, kalau kita tidak dapat lagi redakan rasa marah atau rasa tekanan, kita boleh minta bantuan kawan atau ahli keluarga yang rapat ya, ataupun ahli profesional yang lain seperti kaunselor ya, untuk membantu menyelesaikan masalah kita ya. Dan seterusnya kita gunakan ayat dalam intonasi atau nada yang rendah bagi menyampaikan perasaan dan harapan kita. Ini adalah satu tips supaya kita tidak terbabas untuk bercakap dalam keadaan yang marah lah ya. Okey, kemahiran daya tindak. Kalau kita lihat ya, kemahiran daya tindak ni kita ada dua jenis yang mengikut Folkman dan Lazarus. Kita ada dua jenis, di mana yang pertamanya kemahiran daya tindak dari fokus kepada masalah, di mana ia merujuk kepada sesuatu tindakan yang diambil untuk mengatasi suatu perkara berdasarkan perhatian kepada masalah yang dihadapi. Dan caranya adalah memfokuskan kepada masalah yang kita hadapi untuk membantu diri mengubah situasi yang dihadapi. Dan daripada situ kita boleh mengenal pasti ya faktor yang menjadi punca, stresor. Apa yang menjadi punca kita merasa tertekan dengan keadaan tersebut ya. Dan seterusnya kita bertindak membuang dari kehidupan untuk mengurangkan tekanan, remove the stressor ya. Dan biasanya kemahiran daya tindak ini kita boleh gunakan ya dalam situasi di mana pelajar yang mempunyai masalah dalam mengikuti kursus atau program yang tidak diminati ya. Apa yang boleh dilakukan ialah dengan bertindak dengan bertukar kepada kursus atau program yang diminati bagi mengurangkan tekanan belajar ya. Dan
kebiasaannya untuk kemahiran daya tindak jenis berfokus kepada masalah ini adalah merujuk kepada usaha untuk menyelesaikan masalah. Dan kita boleh lihat ya, kemahiran daya tindak ini juga turut digunakan apabila seseorang individu itu mengalami masalah perlu bertukar tempat kerja bagi mengurangkan tekanan kerana menghadapi masalah peribadi atau konflik bersama majikannya, ya. Okey. So kemahiran daya tindak yang kedua adalah kemahiran daya tindak berfokus kepada emosi, yang mana ia merujuk kepada suatu tindakan yang diambil apabila berhadapan dengan suatu perkara yang memberi penekanan kepada kestabilan emosi, ya. Jadi dia lebih kepada pengurusan emosi lah terhadap tekanan yang dihadapi. Kemudian ia mengendalikan lebih banyak tindak balas menggunakan aspek emosi, ya, berbanding dengan mengubah sesuatu keadaan yang dialami atau yang dihadapi. Caranya perlu mengawal emosi dan tidak memilih sebarang inisiatif untuk mengubah suatu situasi yang berlaku atau ia berlaku di luar kawalan. Dan contoh penggunaan kemahiran daya tindak berfokus kepada emosi ini kita boleh lihat apabila seseorang pelajar atau individu itu melakukan yoga untuk meredakan tekanan ketika belajar ataupun bekerja, ataupun seseorang individu itu menangis apabila ketika berlakunya kematian di kalangan ahli keluarga rapat, ya. Dan kebiasaannya emosi yang diluahkan, ya, adalah dengan cara menangis untuk meredakan perasaan yang sedih atau hiba. Dan kajian-kajian lepas banyak mendapati golongan wanita cenderung untuk menggunakan kemahiran daya tindak berfokus kepada emosi ini, kerana kita tahu golongan wanita ini lebih menonjolkan emosi berbanding dengan golongan lelaki. Jadi mereka lebih banyak menggunakan kemahiran daya tindak berfokus emosi berbanding kepada fokus masalah, ya. Dan keburukan ataupun kelemahan yang ada dalam kemahiran daya tindak berfokus kepada emosi ini adalah salah satunya, ya, ia hanya berkesan dalam jangka masa pendek, jangka masa pendek dan tidak kepada jangka masa panjang, berbanding dengan kemahiran daya tindak berfokus masalah lebih berkesan dalam tempoh jangka masa yang panjang, ya. Okey, seterusnya kemahiran daya tindak yang kita boleh gunakan, ya, sebagai para pelajar adalah untuk mewujudkan interaksi sosial, ya, interaksi sosial dengan dengan memperolehi komunikasi yang berkesan. Okay, bagaimana kita nak dapatkan komunikasi berkesan ni adalah dengan menjauhi konflik, ya, dengan rakan sekuliah ataupun dengan para pensyarah. Dan seboleh-bolehnya kita perlu ada ruang untuk berkongsi luahan, ya. Kalau di universiti, ya, di sepanjang PKP ni ada terdapat perkhidmatan kaunseling secara tatalian yang ditawarkan kepada para pelajar yang mempunyai masalah untuk mendapatkan nasihat daripada kaunselor, ya. Kemudian para pelajar juga boleh berkomunikasi, ya, melalui kongsi luahan ini bersama rakan-rakan mereka tentang masalah mereka agar dapat mengurangkan rasa tekanan perasaan yang dihadapinya, ya. Contoh, kalau kita lihat biasanya kalau kumpulan pelajar baru yang terpaksa memulakan semester pertama mereka dengan sistem pembelajaran secara online, mereka cenderung untuk ketinggalan, ya, ataupun panik sebab mereka masih belum menyelesaikan diri, ya. Oleh itu mereka memerlukan komitmen daripada senior-senior sebagai talian hayat mereka untuk mendapat rujukan atau menjadi kongsi luahan, ya, sepanjang pembelajaran atas talian ini, ya. Dan satu lagi, wujudkan ruang selamat untuk berinteraksi, ya, di mana pensyarah perlu menyeimbangkan, ya, peranan mereka dengan memberi perhatian ataupun pemantauan kepada para pelajar yang menghadapi masalah jika tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara online mengikut pada tempoh masa tertentu kerana terdapatnya kekangan ataupun limitasi dalam online kelas tersebut, ya. Jadinya dengan mewujudkan ruang untuk berinteraksi ini,
seboleh-bolehnya dapat memberikan peluang untuk pelajar meluahkan rasa mereka dan berbincang dengan lebih selesa tentang apa yang mereka rasai ya. Dan perbincangan ini mampu memberikan kelegaanlah kepada pelajar kerana adanya pensyarah yang mengambil berat tentang diri mereka. Dan selanjutnya adalah komunikasi sokongan ya. Sepatutnya ada penyelarasan lah. Itu yang dinamakan senada seirama tu. Di mana komunikasi sokongan ni kita perlu memberi sokongan antara satu sama lain ya di kalangan pelajar tersebut untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran daripada mula sesi semester hinggalah tamat sesi semester ya. Jadi kalau kita ada kumpulan mentor-mentee ya, kita ada senior kita yang menjadi mentor ataupun kita ada satu grup WhatsApp di kalangan senior dan junior, ini menjadikan komunikasi sokongan sepanjang pembelajaran norma baru ini ya. Jadi secara tak langsung mereka mempunyai support system lah ketika pembelajaran di kampus, terutamanya dalam online class ya. Okey, seterusnya kita perlu ada sokongan sosial ya. Sokongan sosial tak kira daripada pasangan kita bagi pelajar postgraduate ya, kepada ibu bapa kita, adik-beradik kita, rakan ya. Dan ini yang amat penting ya untuk para pensyarah sentiasa berhubung melalui pelbagai medium untuk wujudkan suasana rasa ambil tahu terhadap pelajar di bawah siliaan mereka ya, terutama pada pelajar postgraduate di dalam setting penyelidikan ya, di mana mereka perlu ada key in touch lah antara pelajar dan juga penyelia masing-masing. Jadi dengan wujudnya sokongan sosial ini dapat membantu sedikit sebanyak pengajaran dalam bentuk atas talian, terutama bagi mereka yang melaksanakan penyelidikan ya dalam program yang diikuti. Dan seterusnya ya, dalam kita sebagai Muslim ni menjalani kehidupan sebagai Muslim, kita kena perhatikan dua perkara, iaitu hubungan dengan Allah, iaitu hablum minallah, dan hubungan kita dengan sesama manusia, iaitu hablum minan nas ya. Pentingnya hubungan ini kerana ia menjadi salah satu sumber kemahiran tindak dalam mewujudkan sistem sokongan di persekitaran kita dalam menghadapi cabaran ini. Dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah terkait dengan kesalehan individu sebagai hamba-Nya, dan hubungan dengan sesama manusia ini terkait dengan kesalehan sosial sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat ya. Dan seterusnya daya tindak keagamaan ya. Kalau kita lihat sini daya tindak keagamaan dari segi pengisian rohaniah kita ya, sebagai seorang Muslim ya, ataupun agama lain ya, mungkin kita ada boleh merujuk kepada agama-agama kita ya, apabila ia dapat membantu dengan menggunakan daya tindak keagamaan ini untuk mendekatkan diri kita dengan Allah SWT ya, melakukan amalan yang dituntut, membanyakkan baca Quran ya, berdoa ya. Dan kita perlu ingat ya, sepanjang kita belajar ni, ingat kepada Allah ya, ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dan sudah tentu apabila kita dah buat segala usaha ya sepanjang pembelajaran atas talian ni ya, kita patut ada pergantungan hidup kepada Allah melalui konsep tawakal ya, dan kita berserah kepada Allah terhadap apa yang telah kita lakukan. Kita dah hadiri kelas secara online, memenuhi tugasan. Jadi apa-apa pun kita serah pada Allah di atas segala hasil yang akan kita perolehi ya. Kemudian wujudkan ruang me time. Okey, me time ni adalah amat penting untuk penjagaan diri kita ya, sebagai satu ganjaran untuk diri kita ya. Contohnya kita boleh melaksanakan hobi-hobi baru, mendengar muzik, berkebun ya,
membuat spa sendiri di rumah, memasak ya, membaca buku ya. Ini adalah salah satu cara daya tindak kita untuk menghargai diri kita, sayangi diri kita ya. Kita melakukan apa yang kita suka ya. Dan secara langsung ia akan meningkatkan kesejahteraan hidup. Dan biasanya kalau dalam me time ni kalau kita berkomunikasi dengan Allah, kita bersemayat, solat, kita berdoa, itu adalah salah satu cara me time kita ya sebagai Muslim. Dan cara lain yang kita boleh gunakan ya adalah menulis diary, atau kita boleh menulis jurnal, atau kita berkarya ya. Ini dapat membantu meluahkan rasa emosi kita agar kita dapat faham lagi tentang emosi yang kita alami ya. Dulu kalau ikutkan zaman blog, ramai orang menulis tentang diri, konten, pelbagai konten tentang diri masing-masing dalam blog ya. Sekarang banyak menulis konten di Facebook, di Instagram, di Twitter, dan banyak follower yang memberi ataupun memberi semangat lah melalui konten-konten yang kita share bersama follower kita ya. Dan tak semestinya tulisan yang kita berkongsi itu adalah berat ya. Biasanya kita galakkan tulisan yang lebih santai lah ya. Okey. Satu lagi yang kita boleh lihat atau kita boleh praktikkan dalam kemahiran daya tindak ini ialah ambil positif, buang negatif. Ini kita kena selalu amalkan, ingatkan diri kita lah ya. Ambil positif, buang negatif. Yang mana kita boleh amalkan dengan cara berfikiran terbuka dan rasional, dan ini akan membantu kita berasa lebih tenang dan kekal positif, kerana sedikit sebanyak dapat membantu meredakan tekanan belajar dan mengubah fokus kita dengan ke arah yang lebih baik lagi ya. Dan satu lagi, ini akan membuatkan kita akan kekal tenang ya, lebih rileks ya. Dan satu lagi yang perlu kita ingatkan diri kita, sentiasalah memaafkan orang lain ya. Kerana sifat orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu memaafkan orang lain. Tidak kira apa kesalahan pun, kita perlulah memaafkan orang di sekitar kita ya. Satu lagi, sepanjang kita belajar ni, kalau boleh banyakkanlah memudahkan tugas orang lain ya, ataupun urusan orang lain ya. Kerana ganjarannya memang berlipat ganda kalau kita mudahkan orang lain. Sebab kita tahu kita belajar ni pun kita dah berjihad ya, berjihad, dan kita pun harapkan pertolongan daripada Allah melalui hamba-hamba yang ditemukan bersama kita. Jadi kalau ikutkan sabda Rasulullah, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang menghadapi kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat ya. Satu lagi, amalkan konsep reda ya, reda, terima dengan rasa tenang, sama ada qada atau ketentuan ya daripada Allah ya. Dan jauhi perkara negatif. Dan kita tahu bila kita berada di rumah ya, sepanjang PKP ni kita akan kadang-kadang akan rasa macam terlalu banyak masa. Bila terlalu banyak masa, kita akan membazirkan masa benda-benda yang tidak faedah ya. So kita gunakan peluang ini dengan menggunakan sebaik masa yang mungkin, sebab kita dah tak ada keluar rumah. Okay, kalau kita pergi kelas face-to-face, kita kena naik bas, kita kena jalan kaki, ataupun kita postgraduate atau postgraduate student yang berulang-alik ke kuliah dari rumah dengan melalui jalan jam, jadi masa pun dah banyak habis kat situ je. Jadi apabila kita berada dalam keadaan pandemik sekarang, PKP, kita banyak berada di rumah, jadi banyak masa yang kita boleh jimatkan ya. Jadi dengan masa yang ada, kita janganlah pula menangguh kerja ya. Kalau boleh cepat-cepat habiskan tugasan atau kerja rumah yang diberikan oleh para pensyarah kita ya. Dan satu lagi, bila kita banyak masa ni juga, kita selalu scroll online shopping ya. Kita pergi Shopee lah, kita pergi Lazada. So kita kena tanam diri kita, disiplinkan diri kita bahawa apa yang kita nak shopping tu adalah keperluan kita, bukan kehendak. So kita kena belajar ya, keperluan ke kehendak. So di sini pentingnya disiplin diri kita lah ya, untuk memastikan yang mana kita perlu, yang mana kita tak perlu, yang mana yang kita hendak tapi sebenarnya tidak diperlukan langsung ya. Dan selain pada itu, kita kena sentiasa berusaha
mencari jalan atau cara bagaimana nak menyesuaikan diri dengan perubahan baru. Mungkin it take times untuk kita sesuaikan diri dengan perkara baru, namun kita masih lagi dalam proses mengadaptasikan, ya, menyesuaikan diri. So masa yang telah kita lalui ini dah setahun lebih, mungkin ada sedikit sebanyak kita dah dapat adapt dalam kehidupan kita, ya. Satu lagi, kita kena ubah mindset kita, yang mana kita kena keluar daripada kepompong kita, ya, keluar daripada comfort zone, berani mencuba permainan baru. Mungkin sebelum ni kita tak pernah mencuba, kita rasa takut, kita rasa tak confident. So why not waktu ni lah kita akan cuba perkara-perkara baru tersebut, ya. Mungkin berkebun, maksud saya berkebun, apa lagi, menjahit. So benda-benda yang baru yang bukan kemahiran kita, tapi kita boleh mencubanya. So daripada situ kita akan latih mental kita dalam keadaan yang lebih positif, ya. Dan selalulah kita elakkan komplain. Cuba kita elakkan selalu komplain itu, komplain ni. Okay. Kalau kerajaan buat apa-apa, buat ni, buat itu, kita rasa macam tak setuju, kita komplain, tulis dalam status. So kalau boleh kita elakkan, ya. Jangan cari salah orang, ya. Kalau boleh kita kena sedar apa-apa masalah yang berlaku adalah mungkin berpunca pada kita. Jadi kita kena kenal pasti apa kesilapan dia sebelum kita blame orang, ya, cari salah orang. Jadi usaha kita di peringkat sebenarnya, peringkat ini ialah kita kena terus majukan diri kita sendiri, ya, untuk memperolehi lebih banyak peluang, lebih banyak potensi dalam diri kita. Kita kena terus majukan diri sendiri, ya. Dan kesimpulannya kalau kita lihat penyesuaian diri dan penerimaan, ya, kita bukan alasan untuk terus menguat, ya, penyesuaian diri kita. Kini kita tengah dalam tempoh penyesuaian, ya, dan kita masih lagi dalam mengajar diri dan mendidik diri kita menyesuaikan hidup mengikut keadaan semasa, ya. Kerana kita tahu apa yang kita alami sekarang ni semua orang mengalami, tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira kategori. Yang normal, yang OKU, kanak-kanak, orang tua semua mengalami, dan ia merupakan isu global, ya. Semua negara mengalaminya, ya. Malah kita kena bersyukurlah kerana keadaan kita masih belum seteruk negara-negara lain, ya. Kita masih lagi dalam peringkat boleh mengawalnya lagi, dan kita percaya dengan usaha kerajaan mungkin akan dapat membantu kita mengurangkan kadar-kadar kes yang meningkatlah sehari dua ni, ya. Dan kalau ikutkan, ya, hakikatnya kita masih lagi dalam proses penyesuaian, sebab kalau kita rasa kita betul-betul dah sesuaikan diri, kita takkan ada wujudnya kes-kes masalah pelanggaran SOP, pelanggaran undang-undang dalam tempoh PKP ni. Jadi kita masih lagi belajar untuk menyesuaikan diri. Okey. Kita kena ambil masa. Mungkin setengah individu mengambil masa yang lama, masa yang panjang untuk menyesuaikan diri. Mungkin ada setengah orang dapat mendidik diri dia dengan dalam tempoh masa yang singkat. Satu lagi, benda yang kita alami ni, ya, perkara yang kita alami ni, senario yang kita alami ni adalah norma baru yang akan menjadi biasa. Seperti pepatah, alah bisa tegar biasa. Dan percayalah, benda ni akan menjadi satu rutin yang kita akan rasa biasa laluinya, ya. Dan kita kena faham, ya, apa yang kita lalui, apa yang kita hadapi adalah ada hikmah dalam musibah. Itu kita kena ingat, ya. Dan ini yang kita hadapi sekarang ni adalah merupakan langkah pertama untuk mengharungi cabaran dan ujian yang lebih besar sebenarnya di masa akan datang. Jadi ia merupakan titik permulaan diri kita untuk melatih di peringkat lebih awal lah, ya. Dan kita semestinya pasti boleh mengarungi segala cabaran-cabaran sepanjang sistem pembelajaran norma baru COVID-19 ni. Okey, kita kena percaya kita pasti boleh. Okey, sekian, terima kasih, ya, saya ucapkan, ya, dan masih belum terlambat saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang menyambut Hari Raya, kerana kita masih lagi di bulan Syawal. Hari ini hari yang ke-21, ya, dan untuk menyokong PKP oleh kerajaan, stay safe dan stay at home. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hazlina. Saya tengok dalam ruang chat tu tak ada soalan. Ada di kalangan siapa-siapa di sini yang nak bertanya? Boleh tanya direct kot pada Dr. Hazlina sekarang. 1-2 soalan mungkin ada. Okey, kalau tak ada, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih pada Dr. Hazlina kerana sudi berkongsi pendapat dan pandangan serta tips-tips yang berguna kepada kita semua, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat sentiasa kekal positif dan menggunakan apa-apa kemudahan terutamanya internet yang ada sekarang ini dengan bijak dan betul lah, ya. Kerana kita sendiri sedia maklum penggunaan internet rakyat Malaysia adalah antara yang tertinggi di dunia, dan salah satunya kita juga menggunakan dengan cara yang agak salah lah, yang surfing masuk ke website yang tidak sepatutnya. Jadi gunakanlah secara berhemah dan sentiasa positif. Dengan itu saya sudahi sesi Kopi Talk pada petang ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum.